Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Terima kasih kepada Ustaz Wafi selaku pengerusi majlis. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama berhimpun, berkumpul pada pagi ini untuk mendengar sedikit pengesian yang bertajuk memelihara maqasid dalam masyarakat majmuk. Mungkin sebagai pengenalan, saya ingat daripada semalam dah seharian perbincangan mengenai maqasid asy-syariah. Jadi saya harap semuanya dah dapat memahami, masih ingat lagi lah konsep-konsep asas maqasid asy-syariah. Apa dia tahu maqasid ni? Maqasid kata jamak kan? Kata jamak, kata plural, daripada kata tunggal dia iaitu maqsad. Maqsad kan? Maqsad ni pun orang Melayu dah ambil bubuh dalam bahasa kita kan, kita sebut maksud kan? Betul tak kan? Maksud. Jadi dalam arti kata ringkas, maqsad ataupun maqasid ini bermaksud tujuan. Betul tak? Tujuan kan? Niat kan? Kadang-kadang bila kita ada kawan kita buat sesuatu, kita kadang-kadang tertanya-tanya, apa sebenarnya dia buat macam ni? Kita balik-balik rumah, tahu-tahu orang rumah kita hari tu dia masak special, lebih daripada hari biasa. Jadi selalunya kebiasaannya manusia ni dia akan tertanya bila dia lihat sesuatu itu berlainan, apa maksud ataupun adakah ada tujuan tertentu di sebalik sesuatu perkara. Itu maksud dari sudut bahasa, Jadi bila perkataan maqasid ini digabung dengan asy-syariah, maka kita cuba untuk memahami tujuan syarak. Allah Subhanahu wa taala bila mana dia menurunkan wahyu yang mengandungi undang-undang, tuntutan perbuatan dan larangan. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas apakah tujuan peraturan itu diturunkan. Cuma ada kalanya tujuan itu tidak dinyatakan secara terang dalam Al-Quran. Kadangkala diperincikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Tetapi tidak semua perkara itu dijelaskan dalam wahyu. Kenapa? Ini antara hikmah kenapa tidak semua perkara itu dijelaskan dalam Al-Quran adalah supaya manusia ini berfikir, menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah kalau semua nak kena suap, jadi tak perlulah manusia ini berfikir.
Kalau sekadar hidup ini hanya sekadar makan, minum dan tidur, para bahagian hukama kata lembu pun dia makan, minum dan tidur. Jadi hidup manusia ini memerlukan kepada daya fikir. Sebab itu para ulama telah menyebut hifzul aql, pemeliharaan akal itu adalah salah satu tujuan syarak. Tujuan syarak adalah supaya kita memelihara akal. Akal ini kalau tidak diguna pakai, apa akan jadi? Dia macam pisau atau macam kereta kan. Kalau kita ada kereta, kita tak pernah pakai kereta tu. Agak-agak kereta tu elok tak? Tak pernah cuba bawa keluar pergi pasar malam pun tak pernah, takut. Nak pergi Kuala Lumpur pun takut. Adakah kereta itu akan memenuhi tujuan kewujudan kereta itu? Pastilah, sebab orang biasa bawa, mesti tahu bawa kereta kan. Kalau kereta itu tidak digunakan, akhirnya ia akan buruk dan rosak. Sama jugalah dengan akal fikiran. Sekiranya tidak diasah, tidak berdepan dengan cabaran, tidak diguna untuk memikirkan apakah rasionalnya, apakah justifikasinya, akhirnya akal itu akan tumpul. Bayangkan sekiranya masyarakat, bukan seorang dua, sekiranya seluruh warga masyarakat itu memiliki akal fikiran yang tumpul, generasi apa yang akan dihasilkan? Dia kena suruh baru dia buat. Kalau tak, dia tak buat apa-apa. Akhirnya generasi yang terhasil ialah generasi yang akan mudah dijajah, kerana mereka malas berfikir. Sebab itu hifzul aql, pemeliharaan akal ini disebut sebagai salah satu tujuan kenapa syarak itu diturunkan. Jadi saya cuma nak buat beberapa mukadimah terdahulu, kerana masyarakat majmu' ini adalah konsep yang baru. Konsep yang baru. Sebenarnya dia dah wujud lama. Manusia ini secara fitrah, kalau kita tengok sejarah pun, pernahkah ada manusia sesuatu masyarakat tu dia semua sama? Orang masyarakat kan, manusia dalam masyarakat tu muka dia sama, jantina sama, agama sama, bahasa sama, budaya sama. Mustahil. Mustahil ada manusia ataupun masyarakat yang boleh hidup dengan satu identiti yang merangkumi semua aspek kehidupan. Sejak dari zaman awal, mungkin pada zaman bapa kita Adam alaihissalam, zaman tu sajalah semuanya sama. Cara hidup, bahasa, budaya sama. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebabkan kita ini, manusia ini menjadi berpuak-puak, berbilang bangsa, memiliki warna kulit yang berlainan, bahasa yang berbeza-beza, cara hidup yang pelbagai, agama juga berbeza-beza. Ada yang percaya dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada agama yang menyekutukan Allah, bahkan sekarang ada juga masyarakat yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Jadi masyarakat majmu' ini sebenarnya wujud telah lama. Cuma konsep penyatuan dalam masyarakat majmu' ini agak baru. Agak baru kerana sejak sekian lama penyatuan dalam masyarakat majmu' ini adalah didasarkan kepada identiti bangsa dan agama. Bangsa dan agama. Cuma sekarang konsep kenegaraan pada zaman moden, seperti negara kita Malaysia, ada satu bangsa saja ke? Bangsa negeri Kangak, atau bangsa negeri Batu Pahat. Tak saya sebut, sensitif. Adakah ini bermaksud kita ni nak cari titik perbezaan atau titik persamaan? Jadi konsep kenegaraan moden ini adalah sesuatu yang agak baru. Oleh itu kita perlu lihat perkembangan dalam ilmu maqasid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk, saya ingat semalam mungkin ramai penceramah-penceramah yang telah menceritakan perkembangan ilmu maqasid. Para ulama zaman klasikal, ia bermula dengan generasi awal dari kalangan ulama fiqh. Ulama fiqh seperti Al-Hakim At-Tirmizi dan juga Al-Baqilani. Ketika mana mereka mengeluarkan fatwa, legal rulings, fatwa-fatwa hukum hakam tertentu
Mereka ini juga sertakan keterangan ataupun tujuan. Kenapa arak itu diharamkan? Arak itu haram. Tetapi kenapa ia diharamkan? Ini adalah pendekatan awal dalam ilmu maqasid. Para ulama fiqh yang awal dulu mereka cuma menyatakan hukum. Ini harus, ini makruh. Kemudian dia berkembang. Semakin ramai para ulama fiqh yang menyertakan juga dengan keterangan. Tujuan apa? Kenapa ia diharamkan? Pasti ada reason. Kerana mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau melarang kita daripada sesuatu tanpa sebarang alasan. Ini dia falsafah sikit lah. Banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa segala apa yang disuruh, yang Allah suruh buat itu adalah untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan untuk Allah, kan manfaatnya adalah akan kembali kepada manusia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita tak tahu. Ilmu kita ni limited. Jadi jumhur dalam mazhab jumhur dalam maqasid, para ulama secara jumhur, kecuali sebagai contoh mazhab zahiri lah, ini isu ta'lil. Ta'lil ini adalah isu mencari tujuan. Boleh tak kalau macam bila mana kita baca, kita tahu fatwa arak itu haram, boleh tak kita cari kenapa arak itu haram? Boleh tak kita tanya balik? Siapa yang banyak bertanya lemahlah iman, kan? Ke kita tak boleh langsung bertanya? Apa sahaja tuntutan kita kena sami'na wa ata'na, dengar, patuh, buat saja. Ini dibahaskan oleh para ulama pada zaman awal kerana isu ini agak sensitif. Kita perlu jelas. Kerana ada orang bila dia tanya dia tu cabar. Dia ragu-ragu. Dia tak yakin. Ada pertanyaan kerana ilmu, curiosity, dia nak tahu. Kerana bila mana seseorang itu faham justified, dia faham manfaat, dia faham mafsadah, kebaikan dan keburukan daripada sesuatu perkara, pastilah dia akan buat sesuatu tuntutan itu dengan keadaan yang lebih baik. Saya tak tahu, mungkin especially ibu bapa yang memiliki anak-anak muda pada zaman sekarang, generasi sekarang berbeza daripada generasi dahulu. Kalau generasi saya dulu, betul, kadang mak ayah ni dia cara mendidik itu, dia tahu benda tu baik, dia nak paksa kita buat, dia nak paksa kita buat kerja rumah, buat homework, atau dia nak paksa kita makan ubat. Kadang-kadang kita biasa ketegak kan, orang boleh ketegak kan, degil. Kita tak mau, pasal budak-budak dia punya limited knowledge, dia punya ilmu tu dia tak capai lagi, dia tak dapat nak faham lagi kebaikan yang dia akan dapat. Jadi mungkin pada zaman dahulu, kita akan tengok ini adalah sarana pendidikan, alat pendidikan, wasilahnya mungkin berbeza. Pada zaman tersebut mungkin sesuai kaedah zaman dulu, mungkin ada sebahagian mak ayah dia pukul sikit kan, bagi anak-anak tu buat saja, benda ni baik, hang jangan buat, kalau buat juga memang kena. Tapi pada zaman sekarang sama kah? Dengan kewujudan teknologi, internet, zaman yang semakin mencabar, di mana anak-anak zaman sekarang sangat terdedah kepada pelbagai jenis pengaruh. Adakah pendekatan dengan cara tidak menerangkan manfaat dan mafsadah itu masih lagi sesuai? Ataupun mungkin cara pendidikan dalam situasi zaman kini yang lebih sesuai adalah disertakan dengan penerangan, justification. Benda ni sebenarnya baik. It is for your future. It is for your own benefit. Untuk kebaikan kamu. Mak dan bapa 20, 30 tahun, 60 tahun lagi mungkin dah tak ada. Tetapi dengan ilmu yang betul, insya-Allah engkau sebagai anak yang akan mewarisi zaman depan akan selamat. Maka oleh itu buatlah homework, ataupun rajin-rajinlah solat di masjid dan sebagainya. Manusia ini bila disuruh ataupun dilarang daripada berbuat sesuatu, tidak semuanya akan dapat menerima dengan mudah. Kan? Kalau balik rumah, tahu orang rumah suruh kita buat sesuatu, senang buat?
Benda sensitif sikit ya. Tetapi sekiranya diterangkan kebaikan ataupun keburukan, kenapa perlu dibuat begini? Kenapa mungkin tahun ni kita tak payah bercuti kat overseas? Sekiranya diterangkan kenapa tak boleh, maka insya-Allah keputusan tersebut akan lebih mudah diterima. Jadi perkembangan ilmu maqasid ini dia berkembang secara dinamik. Kalau zaman awal dahulu para ulama fokus, mereka sangat fokus kepada manfaat. Manfaat ataupun maslahah. Maslahah bergantung kepada keperluan manusia. Sebab tu ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, kan? Ada 3 tu kan. Daruriyat ni apa? Benda yang sangat perlu, kan? Sangat perlu kan. Kalau tak ada, tak boleh hidup lah. Ia akan menyebabkan kerosakan di dunia dan juga di akhirat. Yang ni macam mana ulama boleh tahu? Mereka membuat kaedah istiqra', kan? Yang 5 tu kan. Apa dia yang 5 tu tahu? Nyawa, agama, apa dia? Akal, kemudian nasab, keturunan, dan akhirnya harta. Jadi kita dapat lihat bahawa pada zaman awal perbahagian ini dipelopori oleh macam Al-Imam Al-Ghazali. Bila mana dia mewarisi, dia meneruskan perbincangan oleh tok guru dia. Tok guru dia, dan kemudian diteruskan lagi jadi oleh Asy-Syatibi yang mengembangkan ilmu maqasid ini hingga akhirnya ia jadi sistematik, sangat sistematik. Umpamanya jadi ad-daruriyat itu kalau tak ada susahlah, memang tak boleh hidup, ia akan menyebabkan kerosakan di dunia dan di akhirat. Hajiyat ni lebih kepada kemudahan, kan? Hajat, kan? Keperluan yang pada tahap menjadikan kita nak buat darurat tu, kita nak hidup, kan? Kalau buat rumah tak ada tingkap, tak ada tingkap, tak ada apa, ada satu pintu je, boleh tak hidup? Boleh lah, tercapai lah. Tujuan kita buat rumah ialah untuk apa? Rumah ni tujuan dia adalah untuk perlindungan, kan? Untuk privacy, kan? Dalam rumah boleh lah buka baju ke apa, seluar pendek, kan? Takkan kat luar, kan? Privacy. Jadi tujuan untuk hidup, perlindungan dan sebagainya. Rumah kalau tak ada tingkap, boleh hidup tak? Boleh. Tapi selesa, kurang selesa. Sebab itu tingkap dan sebagainya bolehlah dianggap sebagai hajat. Saya nak bagi just analogi lah. Tingkatan saya ingat mungkin penceramah lain pun dah cakap banyak mengenai ini. Tahsiniyat ni untuk cantik, bagi cantik. Bagi elok. Tahsiniyat ini bertujuan untuk dia bagi fun. Kita ni nak capai tujuan darurat tu. Kalau kita dah darurat tu kalau ada, memang kita boleh hidup. Bila kita ada hajiat, kita boleh hidup dengan lebih selesa. Tetapi kalau kita penuhi tahsiniyat ini, hidup itu di rumah tu, kat rumah tu bukan sahaja selesa, tapi dia terhibur. Dia ada fun, dia ada enjoyment. Sebab manusia ni bila ada enjoyment and fun, dia become passionate. Dia boleh capai tahap ihsan tu. Sebab tu tahsiniyat tu daripada perkataan hasan, ihsan. Dia akan buat sesuatu perkara itu ataupun perkara itu akan tercapai dalam keadaan yang sangat baik ataupun sempurna. Dia boleh duduk di rumah, dia boleh enjoy. Dia fun duduk kat rumah. Tujuan rumah tu untuk melindungi dia daripada cuaca buruk, untuk privacy dan sebagainya tercapai. Ulama dulu buat contoh, kalau kahwin wanita yang ada agama dan cantik lah, kan? Sebab agama itu darurat, kan? Kalaulah dia cantik, sama jugalah suami pun. Kalau yang suami selalu ulama buat contoh berharta, kan? Jadi tujuan untuk hidup bersama, nak jaga keturunan itu akan lebih sempurna, betul tak? Dia akan lebih gembira, kan? Maknanya dia akan tercapai, yang darurat tadi tu akan dapat direalisasikan dengan keadaan yang lebih sempurna. Baik. Jadi ketiga-tiga ni dia tak terpisah. Dia tak terpisah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-Muwafaqat, beliau buat analogi hadis An-Nu'man ibn Bashir tu, kan? Hadis yang apa lah, yang al-halal al-bayyin tu, kan? Wal haram bayyin tu, kan? Wa bainahuma umur mushtabihat. Yang haram itu, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara dua ni ada perkara yang grey areas.
Yang kita kebanyakan orang tak tahu pasal kita semua bukan kaji sampai habis kan, macam isu Bitcoin, blockchain semua ni bukan semua orang tahu. Orang tertentu sahaja yang tahu. Jadi pada kebanyakan orang kalau tak ada ilmu itu dia akan jadi grey area, kelabu. Jadi Nabi SAW datangkan perumpamaan. Maknanya kalau kita ada benda yang kelabu, apa nasihat Nabi? Kita redah ke atau kita jauhi kan? Kita jauhi benda yang kita tak pasti. Sebab Nabi pula bagi analogi. Benda yang tak pasti ni ibarat apa? Ibarat penggembala kambing. Gembala kan, shepherd kan, yang ada banyak gembala. Seorang saja yang akan jaga. Bayangkan seorang gembala jaga 100 ekor kambing. Dia ada kawasan larangan, istana larangan kan. Istana larangan ni perkara yang haram. Haram ni kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak luas lagi kawasan yang halal ni. So bawalah kambing-kambing tu pi makan dekat kawasan yang halal. Jangan nak kata-kata pi dekat dengan kawasan yang haram. Jadi grey areas tu dia function as sempadan. Jadi kalau seorang ada 100 ekor kambing, bolehkah nak make sure 100 ekor tu all the time tak ada seekor pun yang terlepas masuk ke kawasan yang haram? Macam manusia lah, kita ada banyak deria, kita ada banyak perbuatan. Kalau benda yang kita tak pasti, nasihat Nabi jauhi. Sebab kadang-kadang kita nak jaga ni, kadang jari kita, mata kita, telinga kita. Kalau kita mendekati perkara yang syubhat, takut-takut ada sebahagian ni dah termasuk ke kawasan yang haram, maka lebih baik kita jauhi. Al-Imam Asy-Syatibi gunakan perumpamaan ini dalam Al-Muwafaqat. Tahsiniyat tu sempadan luar. Dia function as melindungi hajiat yang kat dalam tu. Saya tak ada tu, kalau tak saya boleh lukis sikit. Dan hajiat itu melindungi daruriyat. Sebab dia enhance, dia menjadikan kesan darurat itu lebih terhasil dengan baik. Kemudian bila masa zaman berubah dan sebagainya, perbincangan para ulama klasikal tertumpu kepada isu daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Bila mana manusia ini, kehidupan kita dah berubah. Adanya negara bangsa, adanya masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam satu negara, yang memiliki kepentingan bersama dan sebagainya. Keluarlah isu-isu hak-hak kaum minoriti. Islam ni macam mana? Hak kaum wanita dan sebagainya, hak kanak-kanak dan sebagainya. Jadi para ulama zaman kontemporari, perbincangan mereka lebih berkembang. Lebih berkembang ni macam mana? Sebagai contoh, mereka melihat kepada maqasid ammah dan maqasid khassah. Ada maqasid yang bersifat dia detail. Dia hanya hubung kait dia dengan larangan minum arak. Ada pula maqasid ni yang lebih bersifat universal, seperti menegakkan keadilan. Macam mana nak tahu benda ni? Saya suka bawa contoh Dr. Jasir Audah kan, sebab ulama kontemporari antara yang memperkenal maqasid ammah, maqasid khassah ni, dia kata contoh mudah, dia kata macam kita mula-mula ingat lagi first time bawa anak naik kereta pertama, kereta first kita beli, ataupun dulu lah kecil-kecil lah, ni orang tak kahwin lagi dah ada kereta. Zaman kita dulu mungkin dah mak ayah first time mak ayah beli kereta, dia bawa kita naik kereta kan, bawa lalu buat jalan kan, seronok Terus sampai kat simpang 4 lampu merah berhenti kan. Selalunya anak-anak ni dia suka tanya kan. Sifat budak-budak ni dia akan suka tanya. Jadi dia akan tanya, "Ayah, pasal apa berhenti?" Pernah tanya dulu waktu kecil? Kau tak pernah tanya kan? Ataupun anak kita tak pernah tanya. Semua orang nak tengok phone kan, tengok gadget kan. Tapi saya dulu tanya, "Pasal apa berhenti?" Jadi biasa apa ayah akan jawab? "Pasal apa berhenti?" Tak pernah jawab, tak pernah tanya soalan ni dengan anak sendiri. Pasal apa tuan-tuan dan perempuan berhenti kereta? Jawapan pertama, pasal lampu merah kan? Pasal lampu merah. Lampu merah kena berhenti ya. Tapi anak-anak ni biasa dia tak boleh nak relate. Pasal apa warna merah kena berhenti kan? Jadi dia akan tanya. Dia akan tanya, pasal apa merah kena berhenti? Jenuh pula mak ayah dia nak fikir lah jawapan kan? Kalau tak berhenti saat lagi, biasa ada lah mungkin saya bagi lah kan. Mungkin kata kalau tak berhenti saat lagi takut aksiden. Ataupun setengah mungkin jawab kalau tak berhenti saat lagi kena saman dengan polis. So kalau kena saman dengan polis tu benda tak baik ke salah?
Ataupun aksiden ni, yalah kalau aksiden, pasal kalau tak berhenti, aksiden. Kalau aksiden kan susah. Kan? Kena explain kan? Susah, takut nanti ada yang cedera, ada yang mati dan sebagainya. Jadi, kalau kita tengok turutan jawapan tu daripada very specific, merah kena berhenti, akhirnya dia akan berkembang. Mak ayah ni dia terpaksa cari jawapan yang lebih luas. Dia terpaksa rangkumi juga undang-undang lain, hukum hakam yang lain. Sebab kita tak mau aksiden, kita kena hormat orang lintas jalan, kita kena menghormati yang ni hak orang lain. Sebab nak menjaga nyawa. Sebab kalau kena saman nanti tak boleh bawa hampa pergi makan KFC ke apa, dah kena banyak saman kan, contohlah. Jadi dan Islam ni kita orang Islam, kita kena menghormati nyawa, kena menjaga keselamatan lalu lintas dan sebagainya. Jadi jawapan tu dia berkembang. Jadi kalau kita lihat perbincangan ulama contemporary ni, mereka banyak membahaskan isu-isu moden, menegakkan keadilan, hak-hak pendidikan bagi semua orang, hak-hak untuk menerima manfaat dalam negara, hak-hak mendapat layanan yang sama rata dan sebagainya. Ini adalah maqasid ammah. Kalau kita lihat setiap unsur undang-undang Islam yang tertentu, kesemuanya akan membawa kepada tertegaknya keadilan. Sebagai contoh, peluang pendidikan kepada semua orang agar semua orang dapat menuntut ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya. Baik, jadi itu antara perkembangan dalam maqasid, ilmu maqasid yang moden. Dia berkembang dan masih lagi berkembang. Banyak lagi cara-cara baru ataupun prinsip-prinsip baru yang dibahaskan. Baik, saya nak bawa kat sini sebab kita nak bahas pasal masyarakat majmuk ni. Mungkin dua perkara. Satu perkara lah yang punya sangat penting, yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan harus kena fahami, perbezaan antara tujuan dan sarana. Tujuan ni apa? Tujuan maqasid, objektif. Sarana ni wasilah ataupun wasail, cara. Sebab tujuan yang kita nak capai, kita nak jaga harta kita. Adakah tujuan tu boleh tercapai kalau kita tak melakukan cara ataupun sarana yang sepatutnya? Boleh tak? Mai tadi biar je enjin on je, tak kunci apa pun. Bolehkah harta tu dijaga? Tak terjaga. Sebab itu tujuan ni dia berkait dengan sarana ataupun wasilah. Cuma kita kena faham perbezaan antara sarana, wasilah tadi dengan tujuan. Sebab tujuan ataupun maqasid ini sifatnya tetap. Daripada dulu, daripada zaman Nabi SAW, contoh, menjaga harta itu wajib, menjaga nyawa itu wajib. Lah ni tak wajib ke? Wajib. Cuma cara, sarana untuk wasilah untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, dia open to changes. Ia mungkin berubah mengikut kesesuaian zaman dan tempat. Kalau kita baca hadis Nabi SAW kan, Nabi kan makan kurma semua kan, sebab nak menjaga kesihatan kan. So kita kat Malaysia ni tak boleh makan buah lain kan. Boleh ni harum manis kan, tak ada lah hadis kan. Jadi tak boleh makan ke harum manis. Tujuan dia masih ada, tujuannya sama, cara berbeza. Dulu orang guna kayu siwak, lah ni guna beruh gigi kan. Wasilahnya berbeza, tujuannya sama. Sebab sekali kita nak tengok ni masyarakat majmuk ni, sebab masyarakat ni secara keseluruhannya berubah. Masyarakat yang kita ada zaman sekarang ni kat Malaysia ni, di Pekan Kangak ni, samakah dengan masyarakat di Madinah zaman Nabi SAW? Bahkan masyarakat Madinah sekarang ni pun samakah dengan zaman Nabi dulu? Disebabkan perubahan zaman, perubahan teknologi dan sebagainya. Jadi kita kena bersedia bahawa sarana-sarana yang ada ni mereka juga terdedah kepada perubahan. Sebab tu bila mana kita teliti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kita kena jelas bila mana Allah suruh kita buat sesuatu, perintah itu, adakah itu tujuan ataupun sarana? Adakah yang Allah suruh buat tu, yang tu tujuan memang kita kena buat, ataupun sekadar satu wasilah ataupun cara untuk membawa kepada tujuan tersebut dicapai? Saya dah sebut tadi, jumhur para ulama
berpendapat bahawa setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada objektif di sebalik, di belakangnya. Dan kalau kita teliti, sebab sekarang kita hidup dalam masyarakat majmuk, kalau kita teliti perbahasan para ulama klasikal dahulu lagi, sebab sekarang kita dah terdedah kepada universal. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, As-Subki, Asy-Syatibi menyebut bahawa yang 5 tadi itu kan, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta ni, agama Islam saja kau yang suruh jaga. Agama lain dia pun tak suruh jaga ni. Agama lain dia tak suruh jaga harta. Dia tak suruh jaga keturunan. Apa sifat agama ni? Jadi ulama zaman klasikal dahulu, dia sebut klasikal ni zaman Al-Ghazali dan sebagainya lah, zaman dahulu, mereka sendiri bila mana membahaskan kelima-lima elemen universal ni, Al-Kulliyat Al-Khamsah ni, menyebut bahawa kelima-lima ni tidaklah eksklusif dalam Islam sahaja. Dia universal. Dia universal sebab dia memang sesuai dengan fitrah manusia. Cuma sarana ataupun perincian cara nak merealisasikan tujuan tu ada perbezaan. Sebagai contoh, Imam Asy-Syaukani dia tak setuju menjaga akal ni. Mana boleh tak sama apa? Agama kita tak boleh minum arak. Sebahagian agama dia benarkan penganut dia minum arak. Jadi ini antara khilaf. Khilaf. Sebab contoh Imam Asy-Syaukani dia macam dia kata jadi agama yang membenarkan pengikutnya minum arak macam tak ada kata kepentingan untuk memelihara akal. Memelihara akal. Ulama lain jawablah sebenarnya kalau ikut kita asalnya mereka pun tak boleh minum. Ini benda khilaf. Benda khilaf di kalangan ulama. Cuma kita kena open to this changes in terms of the kaedah untuk mencapai itu. Wasilah mungkin berubah. Tujuannya masih sama. Baik. Kita masuklah kepada masyarakat majmuk ni. Ni second half lah ni. Masyarakat majmuk ni maksud dia jamak kan, daripada perkataan jamak kan, majmuk. Masyarakat majmuk. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai plural society. Plural society. Pertama kali perkataan plural society ni diperkenalkan oleh Furnival. Furnival ni siapa? Furnival ni adalah pada tahun 1948. Lama ni, sebelum merdeka lagi. Beliau adalah pegawai British. Beliau menerbitkan, dia buat satu kajian perbandingan antara tanah jajahan British di Asia Tenggara, dia ambil Burma, dengan tanah jajahan Belanda di Indonesia. Ada perbezaan cara pentadbiran, ada beza kan? Tuan-tuan tengok, kita pun dulu dijajah oleh British kan. Pernah siapa-siapa yang pernah pergi ke Indonesia, nampak tak perbezaan? Asal kita sama kan, rumpun yang sama kan, bahasa, bangsa, budaya lebih kurang zaman dulu, zaman awal Melaka, Sriwijaya apa dulu lebih kurang sama lah kan. Dulu bila Hindu semua Hindu kan, bila Islam semua Islam. Tapi lah ni berbeza kan, dia ada perbezaan kan. Jadi Furnival ni bila dia kaji, dia dapati bahawa di Myanmar, sebab bila di Burma, bila negara Asia Tenggara ni dijajah, dia punya pola masyarakat dia berubah. Kalau dulu sebelum dijajah, tanah Melayu kan, Kesultanan Melayu Melaka ni, majoritinya boleh kata hampir 100%-nya adalah orang Melaka, orang Melayu kan, orang Melayu. Tetapi bila mana kita dijajah oleh British, Indonesia dijajah oleh Belanda dan sebagainya, mereka telah mengamalkan dasar ekonomi terbuka kan. Dia galakkan migrasi. Kita ada buruh-buruh daripada China, daripada India datang ke tanah Melayu, dia kat Malaysia juga sama. Kebanyakan negara yang dijajah oleh kuasa-kuasa Eropah ini, dia akhirnya menjadi masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Baik. Bila negara-negara ini merdeka, hilangkah masyarakat majmuk tu?
Sebahagian negara mereka cuba guna pendekatan unity. Dia cuba hapuskan segala identiti bangsa, bahasa dan sebagainya. Semua kena satu sahaja. Dia nak jadi singular society. Semua kena satu. You tak boleh identify yourself to be of a different race. Semua satu bangsa sahaja. Sekolah semua kena satu. Nama semua kena sama. Daripada nama tu kita tak boleh tahu beza dia ni bangsa lain, ni bangsa lain. Tetapi kebanyakan negara yang baru merdeka, mereka mengekalkan struktur sosial, the plural society yang diwarisi daripada penjajah. Jadi Furnivall ni terbitkan kajian sebab dia cadangan. Waktu tu British semua pun memang dah nak bagi kemerdekaan. Jadi mereka nak tahulah cadangan bagaimana struktur masyarakat yang patut ada. Perbezaan kaum ni, plural society ni, plural society maksudnya masyarakat yang berbilang bangsa tapi hidup dalam satu kawasan politik yang sama. Dia hidup dalam satu sempadan politik yang sama. Dia tinggal bersama dan dia berinteraksi bersama. Dia kena selalu ada interaction. Dia jual beli, dia keluar main bola sama ke, dia pergi shopping sama-sama ke, dia pergi market jual beli dan sebagainya. Mereka berinteraksi antara satu sama lain, tetapi identiti agama, bahasa dan budaya dikekalkan. Dia berbeza. Dia berbeza. Baik. Manusia ni, kita berbeza ni secara ringkas, dia ada dua kumpulan. Dua grup yang membezakan manusia. Betul tak? Dua grup. Yang pertama, perbezaan yang di luar kawalan manusia. Kita tak minta pun, ataupun kita tak buat pun bagi diri kita ni jadi orang Melayu. Tuan-tuan pernah boleh usaha buat bagi jadi orang Melayu? Tak pernah kan? Bahkan dalam Islam dulu kita siapa tak minta semua beranak jadi orang Arab ke, jadi orang kaya ke, tak boleh kan? Benda tu di luar kawalan kita kan. Jadi oleh itu kumpulan yang pertama ni adalah perbezaan ras, disebut ras, race. Perbezaan race, di mana manusia ni kita dapat bahagikan kepada kelompok berdasarkan ciri-ciri fizikal, biologikal, seperti warna kulit, beza kan, warna mata, warna rambut, jenis rambut dan sebagainya. Perbezaan yang kedua ni grup etnik dipanggil. Etnik punya ethno differences ni perbezaan dari sudut sosio budaya yang diwarisi manusia. Jadi sosio budaya ni yang paling ketaranya adalah bahasa. Kita cakap bahasa Melayu pasal mak ayah kita dulu cakap Melayu lah. Kita pun warisi lah. Kita warisi. Jadi kita boleh identify beza. Kalau orang tu main sini dia cakap Melayu dialek Kelantan apa-apa, kita dah boleh tahu beza kan. Dia ni bukan orang sini, orang tempat lain ni asal. Jadi kita boleh beza. Kita boleh beza dan kita boleh associate. Kita boleh kata dia ni orang kita daripada tempat kita ni. Kita guna faktor-faktor ni untuk cari titik persamaan dan perbezaan. Beza agama, beza budaya, beza budaya. Jadi perbezaan sosio budaya, perbezaan dari sudut etnik. Dari sudut etnik. Negara kita Malaysia ini mengamalkan pendekatan masyarakat majmuk, di mana kita walaupun kita kekalkan, kita benarkan masyarakat setiap kaum untuk kekalkan identiti masing-masing tanpa perlu tukar, Jadi kalau kita tengok dalam sejarah awal Islam pun, Madinah dia satu bangsa saja ke? Ataupun pelbagai kaum? Ada dulu Yahudi duduk kat Madinah, ada kan? Ada. Jadi Madinah itu sendiri adalah contoh masyarakat majmuk pada zaman awal Islam itu sendiri. Nabi SAW jadi nak cari titik penyatuan itu, dia datangkan piagam Madinah. Masih ingat kan piagam Madinah kan? Apakah the common responsibilities, the common rights, walaupun kita berbeza agama, walaupun kita berbeza budaya, walaupun kita berbeza bahasa, tetapi oleh kerana negara ini adalah milik kita, kota Madinah ini adalah milik kita, kita kena tahu buruk baiknya berlaku pada Madinah ini, kita semua akan terkena tempias yang sama.
Kalau ekonomi Malaysia jatuh, adakah satu bangsa sajakah yang akan affected? Satu negeri sajakah yang akan jadi miskin, negeri lain jadi kaya? Tak. Sebab kesan dia menyeluruh. Sama, semua orang akan terkena. Oleh itu, perlunya ada perjanjian, titik-titik persamaan. Semua kena buat, tak kira bangsa apakah, agama apakah, ini adalah tanggungjawab bersama. Dalam masa yang sama, perbezaan budaya, perbezaan agama dan bahasa ini dihormati dan dibenarkan. Dan dibenarkan. Jadi masyarakat majmuk menurut Neraca Wahyu ni, jadi kita dah tahu kan, macam zaman Nabi dah ada. Apa approach Al-Quran dan As-Sunnah? Bolehkah manusia ni hidup berbeza-beza? Ataupun kita ni kena usaha supaya semua manusia ni kena sama saja? Dia kena, agama dia kena sama, bahasa dia kena sama, cara hidup kena sama. Macam mana? Kau boleh berbeza. Jadi mungkin kita boleh tengok, saya kongsikanlah beberapa potongan daripada Al-Quran. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Daripada surah Al-Hujurat. Wahai umat manusia, Allah Ta'ala daripada manusia, Allah Ta'ala yang ciptakan kita kan, daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kita ni telah jadi berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berbilang kaum. Siapa yang menyebabkan kita jadi berbilang kaum? Dalam ayat Al-Quran ini Allah nisbahkan kepada diri dia. Waja'alnakum, Allah yang menyebabkan kita ni jadi berbeza-beza. Jadi perbezaan-perbezaan yang ada pada manusia ni diiktiraf oleh Al-Quran. Tapi apa tujuan dia? Tujuan kan, objektif dia adalah untuk lita'arufu, supaya kita boleh saling kenal mengenal. Kalau semua orang sama saja, macam mana kita nak kenal orang tu? Alah, dia tu yang hari tu malam tu depa semua pakai baju biru, dia semua nak explain. Sebab kita ta'arufu ni, kita nak berkenal-kenalan. Kalau tak ada langsung perbezaan, macam mana kita nak berkenalan? Basically kita sama, saya pun sama, awak pun sama. Jadi buat apa kita nak berkenal-kenal? Nak kenal tu pun tak ingat, pasal rasa semua benda sama. Kita bila kita nak berkenalan, biasa kita akan cari, betul kita akan bermula dengan persamaan, tapi kita nak ingat tu, kita nak kenal orang tu, biasa kita akan tengok apa beza dia dengan kita. Sebab benda tu yang akan paling menonjol. Alah, dia tu yang bawa kereta color pink selalu ke, rambut color orange ke apa. Benda tu yang kita akan mudah untuk ingat. Alah, dulu waktu sekolah yang suka buat lawak dalam kelas tu. Kalau semua dalam kelas tu semua sama, kita dia agak sukar untuk ta'arufu tu, untuk berkenal, berkenal-kenalan. Kat sini saya nak bawa ke bahawa kita akan tengok pendekatan Al-Quran ya. Pendekatan Al-Quran, pertama Quran Allah i'tiraf perbezaan. Allah tak laknat, Allah tak kritik perbezaan ini. Okey, tak dikritik, tak dikata dia sesuatu yang buruk. Bahkan Allah nisbahkan perbezaan ini Allah yang buat. Cuma kita sebagai manusia, apa yang patut kita lakukan bila mana kita dah tahu kita ni berbeza-beza adalah untuk berkenal-kenalan. Berkenal-kenalan. Okey. Kalau sama, susahlah. Kalau sama, semua susah. Baik. Kemudian kita dapat tengok lagi. Jadi di situ Allah sebut, Allah bagi satu kayu ukur. Inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya yang beza budaya, beza bahasa, beza warna kulit dan sebagainya, yang berbangsa-bangsa semua ni tidak sedikit pun memberi impak pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sama. Cara Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Jadi layanan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ini sama. Tak kira dia daripada bangsa mana pun. Semuanya sama. The only criteria, satu-satunya kayu ukur yang Allah guna untuk bezakan kita. Sebab bila berbeza, dia akan bawa kepada diskriminasi. Betul tak? Bila kita boleh bezakan sesuatu, cara layanan kita akan jadi beza kan? Betul tak? Dia akan berbeza. Kalau yang pergi naik kapal terbang kan, banyak lebih, layanan bukan main. Diskriminasi kan? Diskriminasi lah. Diskriminasi ni bukan semuanya jahat. Ada diskriminasi ni yang herannya manusia terima kan. Kalau yang pergi ke
cuti sekolah kan, yang bawa pergi Legoland ke Disneyland ke apa kan, kalau bayar ekstra kan tak payah beratur kan. Ni saya orang Penang kan, kereta api Bukit Bendera kan, siapa banyak lebih RM30 boleh naik cepat kan, dia tak payah beratur panjang kan. Tak ada pula orang komen, mana boleh saya sampai dulu, dia bayar lebih. Kita tengok kuasa duit tu, wang tu, nampaknya macam semua masyarakat terima sebagai satu diskriminasi yang diterima masyarakat. Kan? Yang diterima masyarakat. Baik, kita tengok. Jadi Allah sebut satu-satunya kayu ukur yang memberi kesan kepada penilaian Allah ialah taqwa. Taqwa saja. Benda lain sama, laki ke, perempuan ke, dia macam mana pun semuanya pada nilaian Allah Subhanahu Wa Taala sama, kecuali taqwa. Dan juga kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, ya ayuhan nas inna rabbakum, Allah Nabi sebut, wahai manusia, Tuhan kamu Tuhan satu, yang satu. Bapa kamu pun bapa yang satu, semua keturunan Adam kan. Buat apalah nak berkelai-kelai ke nak apa, sama kita ni semua, Tuhan kita satu, bapa kita satu. Nabi sebut tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab. Walaupun Nabi itu diturunkan di kalangan bangsa Arab, tapi Nabi sebut tidak ada kelebihan. Dan orang bukan Arab juga tidak ada kelebihan atas orang Arab. Orang kulit hitam tak ada atas orang kulit merah, dan orang kulit merah tak ada kelebihan atas orang kulit hitam dan sebagainya, kecuali dengan takwa. Jadi Islam ni, agama Islam ni, dia menyatukan dari sudut layanan kepada manusia ni semuanya sama. Sebab takwa ni kita boleh tahu ke? Sebab takwa ni yang akan menyebabkan diskriminasi kan. Allah akan menyebabkan, tengok siapa yang bertakwa masuk syurga, siapa yang tak bertakwa masuk neraka lah. Dia tak ada kira semua yang kulit putih jaga kulit merah kan masuk tempat ni, tak ada. Dia takwa. Sebab dia akan membawa kepada perbezaan layanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni kita boleh tahu. Boleh tak kita tahu? Kalau kita tak tahu, kita kena berlaku adil. Kita tak boleh diskriminasi. Sebab ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja. Dia saja. Baik. Lagi firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 165. Ayat ni saya suka share dengan student saya bila saya ajar ekonomi. Wa huwal ladzi ja'alakum. Ingat Allah Taala nisbahkan kepada diri dia. Dia wa huwal ladzi ja'alakum. Dia yang menghasilkan, menjadikan. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Menjadikan kamu khalaif, khalifah, saling perlu memerlukan antara satu sama lain di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan juga dialah Allah Ta'ala yang mengangkat sebahagian daripada kita atas sebahagian yang lain. Sebahagian manusia kita ni dilahirkan dalam keluarga yang kaya kan. Lahir-lahir saja dah boleh ada harta yang banyak. Tapi sebahagian kita lahir dalam keluarga yang miskin. Kita kan yang minta ke Allah, Allah bagilah aku lahir keluarga yang kaya dulu sebelum kita lahir. Kita tak minta. Allah ni sebabkan dia yang buat. Sebahagian daripada kita lahir dalam keturunan bangsawan, keturunan yang mulia. Sebahagian tak ada keturunan apa pun kan. Berbeza-beza. Perbezaan ini siapa yang menyebabkan ia berlaku? Allah nisbahkan kepada diri dia. Benda-benda yang di luar pilihan manusia, di luar kawalan manusia. Di luar kawalan manusia. Kemudian apa yang Allah sebut? Jadi dah banyak-banyak beza ni. Tengok Allah sebutkan tujuan dia. Kenapa dijadikan kita berbeza? Liyabluwakum fima atakum. Tujuan dia adalah sebagai balak. Bukan balak kayu balak tu. Balak ujian, test. Ujian. Allah nak uji fima atakum, dengan apa, siapa yang dapat lebih, Allah akan uji dengan kelebihan dia. Kalau kamu lahir dalam keluarga yang kaya, harta yang banyak, kan, setengah orang dia saya suka buat lawak dengan student kan. Ada student kadang malam tu nak main game lagi, esok boleh skor A. Sebagian orang dia macam tu kan, dia tak payah belajar lebih pun tapi dia pandai. Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia. Setengah orang dia tak pernah sakit. Setahun tu memang penuh je golden handshake tu, tak pernah dapat MC pun semua sihat walafiat, alhamdulillah. Bahagian orang sakit je. Beza-beza ni kelebihan yang Allah bagi. Sebahagian mungkin dia cantik, sebahagian kurang cantik. Banyaklah friend followers dia kat Facebook kan dan sebagainya. Jadi kelebihan-kelebihan yang Allah bagi ni untuk apa? Tujuan dia Allah sebut liyabluwakum, untuk uji. Siapa yang dapat lebih ni macam mana dia guna kelebihan tu? Adakah dia bersyukur? Adakah dia guna di jalan yang betul? Kalau yang dapat kurang tu macam mana? Dia sabar ke? Dia cuba ke usaha untuk baiki?
untuk improve the condition, ataupun dia akan salahkan takdir. Liyabluwakum fima atakum. Uji. Sebab tu dalam ayat ni Allah dahulukan azab dia dulu. Inna rabbaka sari'ul iqab. Selalu dalam Quran Allah Taala ni dia selalu dahulukan sifat pemurah dia, sifat penyayang dia kan. Kemudian dia akan sebutlah balasan ni. Tapi dalam ayat ni Allah dahulukan sebagai peringatan keras, jangan salah guna kelebihan yang Allah bagi. Jadi kita dapat lihat bahawa ayat-ayat dan hadis tadi ni, Islam ni dia menyatukan, dia nak semua sama. Jadi dalam masyarakat plural, masyarakat majmuk ini, layanan dari sudut muamalat dan sebagainya kena sama. Kita tak boleh diskriminasi. Sebab Allah Ta'ala ni dia takkan hukum kita atas sesuatu yang di luar kawalan kita. Sebaliknya kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat. Takwa tu. Takwa itu. Baik. Contoh lagi Allah Ta'ala sebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Ini surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala sebut peringatan kepada orang-orang beriman, para sahabat ni. Janganlah, oleh sebab ni disebut dalam tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir bahawa ada Nabi SAW pada zaman awal, Nabi yang perjanjian Hudaibiyah, ingat-ingat sejarah Nabi kan, Nabi nak masuk Mekah kan, dihalang oleh kufar Quraisy Mekah. Dia tak bagi Nabi masuk. Kan tahun kemudian kan Nabi, sebab dia dah langgar perjanjian dan sebagainya, Nabi dapatlah nak pergi masuk kan. Waktu mereka, Nabi dan para sahabat ni sedang berkumpul ni, adalah geng-geng Quraisy Mekah jugalah yang lalu dekat situ. Jadi sebahagian sahabat cadang pada Nabi, jom kita kacau mereka, kita tak bagi mereka. Sebab ialah sebahagian mereka berdagang kan di kota Mekah, Nabi telah dihalang, tak bagi masuk. Jadi bila ada geng-geng ataupun bangsa yang sama, Quraisy Mekah juga, yang keluar daripada Mekah berdagang dan sebagainya, sebahagian sahabat kata, hari itu mereka buat kat kita, yang hari kita buat kat mereka balik ya. Jadi disebut bahawa ini sebab nuzul. Jadi Allah Ta'ala turunkan yang ini, kata jangan. Sebab yang buat tu orang lain, walaupun dia bangsa dia, tapi tak boleh. Itu adalah satu bentuk kezaliman. Sebab itu Allah Ta'ala larang. Janganlah sebab kamu benci, sebab hari itu mereka halang kamu daripada masuk Masjidil Haram, jadi hari ini kamu ambil tindakan terhadap bangsa dia. Tak boleh. Tak boleh. Diberi peringatan. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma kalau kita tengok mungkin saya bagi ambil lagi sikit dan nak habis dah ni. Kita kena beza, sebab kita sekarang ni zaman agak lebih mencabar. Secara ringkasnya, secara hukum asalnya dalam Islam ini, kita kena berlaku baik. Husnul muamalah, kena baik dengan golongan bukan Islam. Tengok nasihat Luqman dalam surah Luqman, ataupun surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah adalah satu surah yang baik, menceritakan bagaimana prinsip hubungan dalam satu masyarakat majmuk, di mana kita kena layan orang-orang yang bukan Islam selagi mana mereka tidak mengambil tindakan memusuhi kita kerana agama dan juga harta kita, usir kita keluar daripada tempat kita kan. Betul tak kan Allah sebut kan? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yurdukum min diyarikum. Kan? Daripada kamu berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Hukum asalnya kita kena berbuat baik selagi mana mereka tidak mengambil tindakan memusuhi kita ataupun buat jahat sebab identiti agama dan juga harta kita. Kalau macam kita tak pergi kerja ke apa-apa, patutlah dia ambil tindakan, contohlah. Tapi kalau dia ambil tindakan kerana agama kita, agama kata kita kena tutup aurat, dia tak bagi kita tutup aurat, contoh, itu adalah antara perkara yang ni kena soft. Kita tak boleh tolak ansur. Dia tak boleh memusuhi kita kerana sebab kita mengamalkan agama kita. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Kita kena jelas perbezaan. Jadi agama ni juga, kalau kita tengok dalam maqasid ni, agama ni dia menyatu kan, macam mana yang tadi banyak ayat, banyak perintah-perintah dalam Quran dan sunnah yang menyuruh kita berbuat baik kepada semua, tak kira agama. Dalam Quran banyak, berbuat baiklah kepada jiran yang jauh, jiran yang dekat. Allah tak guna agama, Allah guna jiran. Berbuat baiklah kepada kaum kerabat, tak guna agama. Maknanya semua kita kena berbuat baik.
Jadi agama ni bersifat dia menyatukan. Muamalat kita kena baik. Dalam masa yang sama, agama juga dia menjadi pembeza. Ada beberapa perkara yang kita kena beza. Kita kena beza. Ini dibahaskan banyak bila ulama yang membahaskan isu wala. Wala. Dia rasa kasih sayang yang teramat. Kan? Bila ada masalah, first thing pergi cerita dekat, kita cari siapa? Kita akan cari kita punya best friend, kawan kita. Mestilah kawan ni Islam mengesyorkan kena orang yang memiliki agama yang sama. Agama itu juga membezakan dari sudut macam contoh nikah kahwin lah. Kan? Nikah kahwin sebab nak memelihara keluarga itu. Jadi nak menjaga agama dalam keluarga itu tujuan. Sarananya ialah tak boleh kahwin suami isteri yang berlainan agama kecuali wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab boleh kahwin kan dengan suami yang Islam. Itu sarananya. Tapi kalau keadaan berubah, bolehkah sarana itu diubah? Contoh mungkin berdasarkan kepada maslahat, lah ni semua tak boleh. Kalau nak kahwin juga lelaki Islam ataupun perempuan ni kena tukar agama. Sarananya boleh berubah. Kalau dulu contoh isu jaga harta kan, zakat kan. Zakat dengan orang kafir, fatwa boleh bagi Quran sebut bagi kat orang fuqara wal masakin kan, orang miskin, orang fakir, mualaf, boleh bagi orang kafir. Menjaga harta orang Islam. Kalau macam faraid ni berbeza agama tak boleh kan. Beza agama dia tak dapat waris harta kan. Sebab dia nak menjaga harta, menjaga agama. Menjaga agama. Zakat tak apalah, bagi tu kata khilaf kan, kutip. Boleh tak kita suruh non-muslim, you pun kena bayar zakat? Boleh tak? Tak boleh. Agama itu walaupun dia menyatukan dalam semua, dalam bidang muamalat ni, dalam kehidupan ni, dia menyatukan, tapi dalam bab ibadat, dalam bab akidah, dia berbeza. Kita kena jelas. Kita kena jelas dalam isu ini. Zakat, orang Islam bayar. Kita bayar. Orang kafir tak perlu. Kita kena kalau zakat, cukai. Sebab kita semua hidup dalam negara, memiliki tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab yang sama. Jadi agama Islam ini dalam menjaga maqasid ni, dia bersifat menyatukan dan juga memecahkan. Dia juga ada beberapa perkara yang dibezakan. Saya ingat mungkin setakat itu dahulu. Harap tuan-tuan perempuan sedikit sebanyak beroleh manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu, kesilapan itu adalah disebabkan kekurangan diri saya sendiri. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.